Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita bersua tuan-tuan rahmati Allah untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Umdatul Ahkam. Kita dalam isu membincangkan berkaitan dengan nikah, kitabun nikah, dan pagi ini kita sambung topik babus syurut fin nikah, bab syarat-syarat dalam pernikahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kitab kita, iaitu kitab Umdatul Ahkam ini telah hampir berada pada penghujung kitab, iaitu tidak kurang daripada kita pagi ini insya-Allah kita akan bacakan hadis yang ke-313 atau 312, dan kita hanya berbaki lebih kurang dalam 100 hadis lagi, tuan-tuan Allah, 110 lebih kurang kata. Insya-Allah kita akan cuba habiskan kitab ini. Moga-moga rahmati Allah Subhanahu wa taala bagi manfaat pada kita dengan bacaan-bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita juga telah ataupun hampir memasuki bulan Ramadan, bulan Syaban, dan mengakhiri bulan Rejab, menyatakan tak silap saya minggu depan kita dah masuk minggu depan bulan Syaban. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan pada tahun ini yang kita dambakan, yang kita inginkan, dan kita dapat beramal lagi. Dan kita mohon juga pada tahun ini dapat lagi kita bersama-sama sembahyang tarawih bersama-sama di masjid rahmati Allah ataupun di surau, dan moga Allah mengangkat bala ataupun musibah wabak COVID-19 yang melanda kita hari ini. Jadi mudah-mudahan Allah lindungilah kita semua, khususnya umat Islam yang berada dekat Malaysia ni dan seluruh umat Islam, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis kita pada pagi ini ialah hadis yang ke-313. Tapi kita baca juga 312 supaya nak ingatkan apa yang kita dah ambil sebelum ni. Ataupun kita baca, mungkin saya tersilap hadis tu 312 tak baca lagi, tak apa, kita baca dulu. Al-hadis ats-tsani ba'da 300, an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa asy-syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Pada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pensyaratan yang paling berhak untuk dipenuhi adalah pensyaratan nikah yang boleh menghalalkan bercampurnya dengan seorang wanita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat ni kita kata ada dua, dia katakan. Dia panggil ada dua bahagian syarat. Bila sebut syarat, dia ada dua bahagian. Syarat yang sahih dan yang keduanya syarat yang batil. Apa dia syarat yang sahih? Apa dia syarat yang batil? Syarat yang sahih, tuan-tuan rahmati Allah, kata para ulama, ma la yukhalif muqtada al-aqd wa an yakuna lil mushtarat min az-zawjayn ghardun sahihun wa ya'ti syai'un min amthilatihi. Dia kata apa? Akad nikah, syurut dalam nikah ni dia ada dua. Syarat dalam nikah ada dua, syarat yang sahih dengan syarat yang batil. Syarat yang sahih ialah syarat yang tidak bersalahan dengan tujuan asal akad itu. Tujuan asal akad. Apa tujuan asal akad? Ya, katakan untuk menghalalkan hubungan, contoh. Itu antara tujuan. Ya, katakan akad itu ialah antaranya ialah untuk istihlal al-furuj, maknanya untuk menghalalkan percampuran ataupun hubungan suami lelaki dengan perempuan tadi, yang halal nikah kita katakan. Jadi itu tujuan asal. Jika tujuan asal ini tidak tidak dipenuhi rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kita kata kemungkinan syaratnya akan jadi batil, katakan.
Kan syaratnya akan jadi apa? Batil. Wa ay yakuna lil mushtarat atau lil min az-zawjaini ghardun sahih. Wa ay yakuna, dan hendaklah apa yang disyaratkan di antara dua suami isteri tadi ialah tujuannya adalah tujuan yang betul. Tujuan yang betul. Wa ya'ti syai'un min amthilati. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu, itu kita kata syarat yang sahih. Syarat yang sahih. Syarat yang kedua ialah syarat yang batil. Batil ini ialah syarat yang bersalahan dengan maksud tujuan akad nikah tadi, kan. Maksud tujuan akad nikah, kan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, boleh ke Ustaz syarat? Kita kata syarat ni sama ada syarat yang telah diletakkan oleh syarak, dan ada juga syarat yang telah diletakkan oleh manusia biasa. Kita orang Islam, kita biasa letak syarat. Syarat. Adakah syarat itu boleh diterima ataupun tidak? Ya, katakan. Hadis Nabi SAW secara umum kita katakan al-muslimuna ala syurutihim, ataupun al-muslimuna inda syurutihim. Orang Islam atas apa yang disyaratkan. Kecuali lah syarat yang dibuat tadi itu ialah syarat yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal ataupun sebagainya. Kan yang bersalahan, mensyaratkan sesuatu yang bersalahan dengan sunnah, bersalahan dengan syariat contohnya. Kan. Itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, al-muslimuna ala syurutihim atau al-muslimuna inda syurutihim illa syartan harrama halalan atau ahalla haraman. Orang Islam atas syarat yang mereka kenakan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram. Itu tak boleh lah. Jadi nanti Allah sama ada syarat itu diletakkan sebelum akad ataupun selepas akad. Wallahu a'lam. Jadi hadis kita pada pagi ini menceritakan kepada kita syarat yang Nabi kata apa tadi? Nabi sabda, inna haqqa syuruti an tuhu bihi mastahlaltum bihi al-furush. Syarat yang paling baik, syarat yang paling berhak untuk kita laksanakan ialah syarat-syarat yang dikenakan dalam perkara yang menghalalkan hubungan suami isteri, iaitu syarat-syarat nikah lah. Syarat-syarat nikah, katakan syarat-syarat nikah. Maka bila syarat-syarat tadi diletak, sama ada syarat tadi syarat yang syar'i ataupun syarat yang memang dibuat oleh pihak keluarga kepada suaminya, bakal suaminya, atau pihak syaratnya ke atas pihak isterinya ataupun sewaktu dengannya, maka syarat-syarat begitu hendaklah dilaksanakan. Selagi mana tidak mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram. Ada contoh. Pihak isteri mensyaratkan, suami kalau nak nikah dengan anak dia, seorang lelaki tu kalau nak nikah dengan anaknya, dia kena khatam Al-Quran dulu, hafaz 30 juzuk contoh, katakan. Jenuh, tapi tak apa, itu syarat. Syarat. Maka syarat menghormati Allah Subhanahu wa taala begitu, adakah bercanggah dengan syariat? Tidak. Adakah bercanggah dengan syariat? Tidak, menyatakan. Jadi bila tidak bercanggah dengan syariat, menghalalkan yang haram atau ada tak dia menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal? Tidak ada. Maka ia boleh dibenarkan. Dibenarkan. Maka pihak suami ataupun bakal suami tadi hendaklah menunaikan syarat pihak isteri, iaitu menghafaz 30 juzuk dulu. Contoh, katakan. Itu contoh, katakan. Ada ke orang buat begitu, Ustaz? Mungkin, wallahu a'lam, katakan syarat. Syarat. Jadi kena ikut syarat tu. Maka di sini nama Allah, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, yang pertama sekali, wajib kita menunaikan janji atas syarat yang telah dikenakan mana-mana pihak, sama ada pihak isteri ataupun pihak suami. Macam setengah-setengah tempat kan, macam negara Arab disyaratkan nak kahwin dengan anak dia mesti ada tempat tinggal dah siap, rumah dah ada siap, full furnish. Tak ada, tak boleh kahwin. Contoh, itu syarat. Wallahu a'lam, mengatakan
banyak kita kata bahagian kita kata contohnya syarat suami pula, suami kata syarat suami begini, tidak ada masalah, katakan. As long selagi mana dia tidak bercanggah dengan syariat ataupun tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Itu benar, wajib laksana, wajib tunaikan. Dan yang keduanya, normati Allah Subhanahu wa taala, walaupun umum tadi tetap ada pengecualian lah, tetap ada pengecualian. La yahillu li imrah, maknanya umum itu tetap ada dia pengecualian. Antaranya pengecualian yang normati Allah Subhanahu wa taala, dia kata yuqayyid umum hadzal hadis bi wujubi wafa' bi syurut. Maknanya kita kata syarat-syarat tadi walaupun bersifat umum, tapi jika dia bercanggah maka tak bolehlah. Maka kalau jika dia bercanggah dengan nas Al-Quran ataupun sewaktu dengan contoh kita kata kalau nak kahwin dengan dia syaratnya mesti ceraikan orang ni, katakan. Itu antara syarat-syarat yang kita kata tidak sepatutnya dilakukan, katakan. Dilakukan sebab benda talak ni normati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imra'atin tas'al talaq ukhtiha. Maknanya lebih contohlah katakan kita lelaki ni, seorang lelaki ni dia minat kepada, dia dah kahwin dengan kakak, tiba-tiba dia minat pula ke adik dia. Tak. Dekat adiknya pula sekarang pun sama minat ke abang iparnya, katakan. Maka adik ipar dia ni duk syaratkan dia nak kahwin dengan aku boleh, tapi dengan syarat talakkan kakak dia. Memang dia tak boleh kahwin pun dua-dua. Kalau dia kahwin kepada dengan dua-dua adik-beradik tadi memang tak boleh, haram. Tetapi bila nak kahwin juga dengan adiknya tadi buat syarat kena talakkan kakaknya, waliyazbillah, katakan. Maka dekat situ tak boleh, sebab terdapatnya hadis larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertentangan dengan syarak. Nabi kata la yahillu limra'atin tas'al talaq ukhtiha. Tidak sepatutnya atau tidak halal bagi, tidak boleh, tidak benar dibenarkan bagi seorang perempuan itu meminta talak meminta lelaki tadi mentalakkan kakaknya ataupun adik-beradik perempuannya, katakan, untuk dia berkahwin dengan orang tu. Maka tak boleh. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, katakan, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, was sahih alladhi alayhi akthar an-nusus, katakan akthar salaf anna ma yujibu al-aql li kulli wahid min al-akhar kan nafqa wa istimta' wal mabit al-mar'a kal istimta' lizawj laysa bal marja ila uruf, katakan. Kita kata normati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut oleh para ulama salaf, ini nukilan daripada Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, apa yang dinukilkan daripada ulama salaf dan juga Imam Ahmad dan sebagainya, katakan perkara yang berkaitan dengan nafkah, perkara yang berkaitan dengan rumah ataupun kita kata keselesaan suami isteri itu, apabila dimasukkan dalam syarat, ianya balik kepada uruf lah. Dia balik kepada uruf. Setengah tempat macam kita kat Malaysia ni, dia katakan tidaklah diletakkan syarat nak kahwin dengan aku, contohnya kena ada rumah siap, katakan. Tapi ada tak orang buat begitu? Ada je orang buat begitu, katakan. Allahu a'lam. Jadi benda itu balik kepada uruf lah. Contohnya kita benda-benda dalam bab urusan perkahwinan ni, dia banyak balik kepada uruf. Walahunna mithlu alladhi alaihin bil ma'ruf, dan hadis Nabi SAW dalam surah tadi, dalam surah Baqarah ayat 228, dalam hadis Nabi SAW, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Semuanya dengan uruf. Balik kepada apa yang biasa berlaku dalam masyarakat, maka itu tidak salah untuk nak dilaksanakan. Wallahu a'lam. Kalau luar biasa, selagi tidak bercanggah dengan syarat,
tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, ya silakan. Tak. Lihatlah kepada kemampuan si bakal suami tadi ataupun isterinya, wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan Allah, itu hadis yang pertama kita 312 dan kita lihat pada hadis yang ke-313. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nikahi shighar. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kenapa anhuma Ustaz? Dua orang, dia merujuk kepada Abdullah dan juga bapanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW melarang, ni antara nikah-nikah yang dilarang ialah nikah syighar. Dipanggil nikah syighar. Asyighar itu maksudnya ialah si A bersedia menikahkan anak perempuannya dengan si B dengan syarat si B bersedia menikahkan anak perempuannya dengan si A, dan kedua-duanya tanpa mas kahwin. Tanpa mas kahwin. Jadi ataupun nama Allah ni, kita kata itu daripada sudut maksud hadis lah, katakan ayuzawija ar-rajulu ibnatahu ala ayuzawijahu al-akharu ibnatahu wa laysa bainahuma sadaq. Tidak ada tanpa mas kahwin. Jadi nikah syighar ni menamati Allah Subhanahu wa taala akad yang kita kena faham, satu-satu akad itu tidak akan sempurna tanpa mahar. Tanpa mahar. Sebab itu nikah syighar ini adalah nikah yang dilarang, dan dia merupakan nikah perkahwinan yang dilakukan oleh pada ketika zaman jahiliyah, katakan. Tanpa sadaq, tanpa mahar. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, surah ni bagaimana? Ayat kita kata mati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang disebutkan dalam hadis tadi, si A menikahkan anaknya dengan syarat, makna si A bersedia menikahkan anak perempuannya dengan si B dengan syarat si B bersedia menikahkan anak perempuannya dengan si A. Jadi kita panggil sistem barter gitu, katakan, pertukaran. Kau nikahkan anak kau dengan aku nikahkan anak aku dengan anak kau. Tak gitu, katakan. Tak ada mahar apa-apa. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, di situ kita kata ianya adalah bentuk syighar. Ataupun kita ada kawan kau ambil kahwin dengan adik aku kahwin dengan adik kau. Contoh begitu. Tanpa mahar, tak boleh. Tanpa mahar. Jadi di situ nama Allah Subhanahu wa taala ada larangan daripada syarak. Larangan ini nama Allah Subhanahu wa taala adalah yang dipanggil syarat yang tidak, syarat itu adalah batil. Sebab dia ada di situ ada dalam bentuk syarat. Dalam bentuk di situ ada bentuk syarat, katakan. Maka bila ada bentuk syarat dan syarat itu dilarang oleh syarak, maka hukumnya haram, katakan. Ataupun nikah syaratnya tadi dianggap sebagai batil. Bila syarat tadi dianggap batil. Wallahu a'lam. Fahadha dan di situ adalah kezaliman namanya Allah Subhanahu wa taala, wa makana kadzalik fa huwa muharram batil. Dan itu adalah kita kata perkara yang diharamkan dan juga batil. Wallahu a'lam. Baik. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini namanya Allah Subhanahu wa taala ialah larangan ataupun pengharaman nikah yang dipanggil nikah syighar, katakan. Nikah syighar, katakan. Maka akad tadi tidak betul lah, tidak sah, katakan. Dan pengharamannya ialah kita kata tidak tanpa mahar.
Disebabkan nikah tadi tidak ada mahar. Dan sebab berdasarkan hadis Nabi SAW jelas walaysa bainahuma sadaq. Sebab tak ada mahar, katakan. Jadi mati Allah, kita kewajipan pula kepada pemerintah ataupun pada orang yang berada sekelilingnya menasihatkan walinya dari normati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh menikahkan anaknya tadi dengan cara begitu. Dengan cara begitu. Wallahu a'lam. Seterusnya normati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kata bernikah tadi, macam contohnya tadi, abang ambil adik, adik ambil abang, abang ambil adik, kemudian si laki tadi ambil adik kawan dia, lepas tu kawan ni tadi ambil adik dia, adik perempuan dia. Boleh ke nikah begitu, Ustaz? Katakan kalau dengan mahar, boleh ke? Tak. Tadi tanpa mahar. Kalau tanpa mahar, kita kata dengan mahar, tidak ada syarat, di situ namanya Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita kata nikah macam biasalah, cukup semua, ada mahar apa semua. Apa hukum, Ustaz? Di situ adalah dibenarkan, katakan. Kalau di situ kita kata abang ambil adik, adalah si A ambil adik si B, si B ambil adik si A, katakan. Tidak ada syarat apa-apa, cuma memang suka, redha, kata sekupu. Apa hukumnya? Kata harus nikahnya biasa, adanya mahar apa semua komplit. Tak boleh, itu dibenarkan. Wallahu a'lam. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala di sini kita kata ijma' lah, katakan para ulama, tahrim hadha nikah yang dipanggil nikah syighar ni tadi, nikah yang bentuknya begitu dengan syarat tadi. Syaratnya ialah pertukaran begitu dan tidak ada mahar. Maka normat Allah Subhanahu wa taala, bila dah berlaku, dah berlaku, adakah ianya terbatal ataupun tidak? Maka di situ ada khilaf. Dari segi dasarnya haram, mengatakan ajma' ulama ala tahrim hadha nikah. Tapi mereka berselisih faham, adakah nikah itu batal ataupun tidak. Maka di sisi ulama, di sisi Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala, nikahnya sah, tetapi selepas itu kena letak juga mahar. Mahar misil dipanggil. Mahar misil macam mana, Ustaz? Mahar misil ni kita tengok adik-beradik dia, ataupun kalau tak adik-beradik dia kahwin, ada tak mahar. Kalau ada mahar, ambil mahar yang sama. Ataupun kalau tak ada, adik-beradik dia tak ada yang kahwin lagi, tengok siapa yang paling dekat, keluarga paling dekat yang ada mahar, maka ambil nilaian yang sama. Itu panggil mahar misil. Wallahu a'lam. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya, nikah ni tidak sah. Tidak sah. Maka batal lah. Nikahnya batil. Nikahnya batil. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi di situ namanya Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bagi saya antara sebab puncanya kita kerana tidak ada mahar. Tidak ada mahar. Bila tak ada mahar, batil, katakan. Nikahnya jadi batil. Wallahu a'lam. So hadis yang berikutnya 314. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah yaum al-Khaybar wa an luhumil humr al-ahliyah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada saat perang Khaybar. Beliau juga melarang daging keldai, keldai yang dipelihara, yang jinak, mengatakan. Hadis yang ke 314 ini normati Allah Subhanahu wa taala, secara umum kita kata Islam
sangat-sangat menggalakkan perkahwinan, dikatakan. Dan nikah itu tujuannya adalah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Di sana adanya kasih sayang, di sananya ada hubungan intim, keluarga yang bahagia dan sebagainya. Dan antara perkara yang dibenci ialah talak. Kenapa? Kerana talak tadi menyebabkan satu hubungan yang terbina atas nama kalimah syarak itu runtuh dengan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dipanggil abghadul halal ila Allah talaq. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maka di sinilah puncanya kenapa nikah mut'ah itu diharamkan. Bagaimanakah nikah mut'ah ini tu Ustaz? Yaitu an yatazawwaj ar-rajulu mar'a ila ajal ba'da an kana mubahan fi awal al-Islam lida'i ad-darurah. Nikah mut'ah ini ialah nikahnya seorang lelaki dengan perempuan mengikut tempoh. Ada tempoh. Ada. Walaupun pada awalnya adalah dibenarkan pada awal-awal Islam kerana mungkin disebabkan darurat ataupun sebagainya. Wallahu a'lam, itu yang disebut oleh para ulama. Tetapi telah diharamkan ketika dalam peperangan Khaybar ini, maka Nabi SAW telah memansuhkan hukum kebenaran tadi dan melarangnya nikah mut'ah ini. Wallahu a'lam. Nikah ajal. Macam kita kata di sisi Syiah, katakan mut'ah di sisi Syiah itu ialah kahwin kontrak lah. Tak, kahwin kontrak. Ada masa, tempoh. 1 hari, 2 hari, sejam, 2 jam. Tak. Maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Seorang pergi ke luar negara, katakan kita kahwin ni tempohnya setahun 2 tahun je, katakan. Setahun 2 tahun je. Lepas tu kita cerai. Waliyazubillah. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Dan ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya ingatkan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah, berlaku dalam masyarakat kita hari ini nikah yang berbentuk begini, tetapi hanya maklumat yang saya ada, rahmati Allah, wallahu a'lam, berlaku di kalangan muda-mudi hari ini, anak-anak kita di universiti dan sebagainya. Mereka bernikah hanya sekadar untuk menghalalkan duduk berdua-duaan, berjalan ke sana ke sini, makan sama, katakan. Tapi mereka buat syarat, tidak boleh berlakunya hubungan. Dia nikah macam biasa. Kemudian boleh duduk, tidak boleh duduk serumah ataupun tak duduk dalam satu rumah. Cuma boleh berpegang tangan, boleh kita kata boleh duduk bersama dan sono-kono ni lah, katakan. Boleh duduk bersembang, katakan boleh boleh duduk lepak sana sini. Tak. Tapi untuk melakukan hubungan tidak. Hanya sekadar part tu je, maknanya nak boleh berpegang tangan, berdua-duaan, setakat tu saja. Tapi tidak boleh melakukan hubungan. Dan pernikahan itu akan terbatal setelah graduate, setelah habis belajar, terpulanglah. Maknanya dia boleh terbatal selepas habis graduate ataupun nak teruskan perkahwinan tersebut. Dia adalah dia punya syarat terma macam Allah. Ini kan ada berlaku dalam masyarakat kita ataupun dalam di setengah-setengah tempat, katakan. Dan benda ni sentiasa dipantau. Benda ni dipantau oleh
oleh pihak yang berwajib menghormati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah lindungilah anak-anak kita dan sebagainya. Walaupun tujuannya baik, bagus menghormati Allah, tetapi tujuan itu tidak menghalalkan cara, katakan. Tidak menghalalkan cara. Hari ini kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi melarang kita kata syarat-syarat yang bertentangan dengan maksud asal nikah tadi, katakan. Iaitu istihlalul furush, katakan. Untuk menghalalkan hubungan intim di antara suami dan isteri. Jadi kalau pernikahan itu tidak boleh melakukan hubungan suami isteri, katakan, maka ianya nikah itu bertentangan dengan tujuan asal. Begitu juga nama Allah Subhanahu wa taala, nikah itu diletakkan syarat tempoh masa. Sampai habis belajar, katakan. Sampai habis belajar. Maka nama Allah Subhanahu wa taala, penentuan masa, tempoh masa itu adalah bercanggah dengan tujuan asal perkahwinan, yang mana perkahwinan ini adalah tujuannya untuk bersama satu keluarga selama-lamanya, katakan. Mana sehingga akhir hayat. Itu tujuan asal. Tapi bila ada penentuan tempoh itu, perkahwinan itu berlangsung, maka itu bercanggah dengan syarak. Jadi di situ kita kena ingat baik-baik nama Allah Subhanahu. Dan kadang-kadang pernikahan yang berlaku dengan nama Allah Subhanahu wa taala di setengah tempat itu tidak diisytiharkan ataupun tidak berlangsung dengan cara yang syar'i, yang makna mereka tidak bernikah di pejabat qadi ataupun sewaktu dengannya. Mereka nikah dalam kumpulan mereka sahaja nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita kata konon-kononnya berlakunya akad nikah tadi dah cukup, tak perlu minta pun keizinan daripada wali dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini nama Allah, hati-hati. Kadang-kadang anak-anak kita, orang-orang muda-muda hari ini nama Allah Subhanahu wa taala, apabila mengikut kumpulan-kumpulan yang tertentu, maka mudah bagi mereka untuk melakukan satu-satu keputusan tadi, sedangkan perkara itu bercanggah dengan syarak. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, nikah mut'ah ini telah jelas kita katakan adalah dianggap sebagai batil ataupun butlan, batalah, dan itulah yang dipegang oleh para ulama. Ijma' ulama katakan. Kata Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala, wa fuqaha'ul amsar kulluhum ala mana'. Maknanya orang yang alim, faqih, nama Allah, seluruh negara, seluruh negeri mereka semua melarang. Dan kebanyakan para akthar fuqaha mengatakan bahawa pengharaman itu kerana merujuk kepada akad itu akad yang telah ditentukan tempoh masanya. Walaupun pada asalnya dia dihalalkan ataupun diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan darurat, tetapi apabila telah adanya syarak, adanya nas yang melarang, maka keharusan pada awal Islam itu termansuh ataupun kita kata terbatan. Wallahu a'lam. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala ditanyakan dalam satu persoalan, ditanyakan kepada Ibn Taimiyah rahimahullah taala tentang seorang lelaki yang kita kata ada duit, katakan, tapi dia takut dirinya masuk dalam kancah maksiat. Macam mana contoh? Saya bagi contohlah. Tuan-tuan pergi ke sebuah negara, anak-anak kita pergi belajar, ataupun tuan-tuan sendiri pergi belajar ke luar negara, contoh, katakan. Duduk sana setahun, contoh isteri dekat Malaysia. Contoh, ini jangan buat. Kalau kita lihat apa hukumnya. Isteri kat Malaysia, dia kena posting kat luar negara setahun. Tak boleh nak bawa isteri, dan tak boleh balik dalam tempoh setahun. Lepas setahun boleh balik.
Duduk pula negara yang sosial dan sebagainya, katakan keadaan sosialnya teruk, katakan takut masuk dalam takut terkesan dengan ataupun takut dirinya masuk dalam kancah maksiat tadi. Boleh tak ustaz katakan saya kahwin sepanjang tempoh saya ada kat sana, nanti bila saya nak balik saya ceraikanlah isterinya. Boleh tak begitu? Tak. فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة فإذا سافر طلق من زوجتها. Kata ulama, فأجاب dia kata boleh, harusnya nikah, boleh nikah, tak ada masalah, tetapi bukan dengan syarat. Makna dia tak letakkan syarat itu dalam akad. Dia kata walakin ala an yankiha nikahan mutlaqan. Makna tidak letakkan syarat itu dalam akad. Jadi di situ namanya Allah Subhanahu, itu kata apa ni pandangan Ibn Taimiyah rahimahullah taala, wa inna wa talaqaha hatman inda qida'i safari kariha fi mithl dhalik. Kalau dia walaupun nikahnya tadi tak disebut syarat, dan bila tak sebut syarat, maka pandangan Ibn Taimiyah rahimahullah taala nikahnya sah, tetapi dia still ada niat untuk nak mentalakkan isterinya apabila dia nak musafir, maka perbuatan itu adalah dianggap sebagai niatnya tadi, dengan niat begitu tetap hukumnya makruh. Tetap hukumnya makruh walaupun dia tak sebutkan dalam akad tadi. Katakan kalau disebut dalam akad untuk tempoh-tempoh tertentu maka batil. Tapi ni dia tak sebut. Dia cuma ada niat dalam hatinya nak nanti aku habis belajar ke habis kerja ni setahun ni habis cerai lah, katakan waliyazbillah. Tak? Maka niatnya tadi walaupun tak disebut dalam akad tadi tetap dianggap sebagai kita katakan makruh lah di sisi ulama. Wallahu a'lam. Dan di situ masih lagi ada perbahasan yang panjang nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada pandangan-pandangan lah, ada khilaf di sisi ulama berkaitan dengan nikah tadi lah. Nikah tadi, adakah nikahnya sah ataupun tidak sah begitu? So ada khilaf katakan. Tapi kita kata ada persisihan lah di antara ulama. Dia yang dilarang itu ialah apabila disebut dalam akad. Mana aku nak kita nak kahwin ni boleh, kita nak kahwin kita takkan syarat. Tak. Lepas 3 tahun cerai. Itu tak boleh. Dan itu tidak dibenarkan, katakan. Bila letakkan dalam syarat suami isteri. Tapi kita kata benda tu kalau isterinya tidak tahu, suaminya normatif Allah Subhanahu wa taala, kita kata suaminya tadi dalam apa ni, dalam hatinya kita kata, dan dia niatnya ada dalam hati sahaja, maka normatif Allah Subhanahu wa taala itu selagi mana dia tidak jelaskan, selagi mana dia tak letakkan dalam syarat, maka hukumnya tetap masih lagi dibenarkan nikah tersebut. Cuma normatif Allah Subhanahu wa taala persisihan faham ulama tetap ada dalam mengatakan boleh tak boleh nikah yang tak disebut syarat tu dalam akad, tapi ada dalam niat. Hak ni normatif Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama benarkan, sebagian ulama tidak benarkan. Sebab itu kadang-kadang ada
ada setengah mazhab, contohnya mazhab Hambali, dia katakan ada orang-orang Arab bila pergi sebuah negara, dia duduk lama 4 tahun, dia kahwin 4 tahun. Lepas 4 tahun dia ceraikan isteri, dia balik. Dia dah tahu dah memang dia duduk kat Malaysia lama. Contoh dia datang kat Malaysia, dia kahwin dengan orang Malaysia, lepas cukup tempoh 4 tahun dia balik. Dia ceraikan isteri, dia balik negara. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak letak pun dalam syarat. Dia cuma dia niat memang lepas 4 tahun dia nak ceraikan. Tak. Dia pun balik. Dia katakan lepas 4 tahun dia balik. Tapi dia tak maklumkan dekat isterinya yang pada awal nikah tu dia tak cakap pun yang dia akan ceraikan selepas 4 tahun. Tak ada. Cuma benda tu kekal dalam hatinya, dalam niatnya sahaja. Tak. Wallahu a'lam. Maka pernikahan itu, bentuk itu ada khilaf di sisi ulama. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Dia katakan. Jadi itu dia tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kita, pada 3 hadis kita yang sempat kita bacakan pada pagi ini. Nanti insya-Allah minggu depan kita minggu yang keempat nanti kita akan sambung lagi bab ma jaa fil istimar wal istizan. Bab pada perkara yang kita kata perlunya kita meminta izin. Izin nikahnya. Kalau anak dara, dengan siapa kita minta izin untuk nikah dengan anak dia? Kalau orang janda, dengan siapa kita minta izin untuk berkahwin? Jadi tuan-tuan Allah, insya-Allah kita, dan bagaimana bentuk pengizinan itu, ataupun macam mana cara bentuk keizinan yang diberikan, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu yang Sabtu yang keempat nanti, insya-Allah subhanahu wa taala. Moga Allah permudahkan segala-galanya, amin ya rabbal alamin. Jadi kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi ini. Jazakumullah khair.